أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi kita telah menunaikan salat fardu subuh secara berjemaah dan insya-Allah tuan-tuan kita akan meneruskan dengan pengajian sehinggalah lebih kurang waktu syuruk. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sempena dengan cuti pada hari ini tuan-tuan, saya berhasrat untuk membawa tafsir salah satu daripada surah yang cukup popular, yang senang, yang mudah kita baca, yang seringkali kita baca, iaitu surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas tuan-tuan hanya mempunyai 4 ayat. Harapnya tuan-tuan hari ini sempatlah 4 ayat tu. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah yang kita nak kongsikan pada pagi ini tuan-tuan dikenali sebagai surah Ikhlas ataupun juga kita sebut sebagai surah Qul Huwallahu Ahad. Ikhlas ini tuan-tuan perkataan Arab yang seringkali digunakan dalam pertuturan bahasa kita, yang mana kalau kita nak terjemahkan tuan-tuan, boleh kita terjemah sebagai tulus atau tulus ikhlas, kan kita sebut tulus ikhlas. Maksudnya tuan-tuan hanya ataupun tuluslah bahasa mudahnya. Kenapa dinamakan surah Ikhlas tuan-tuan? Kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut antara perkara yang kita kena ikhlas ialah ikhlas kepadanya, mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan kepadanya. Jadi dalam surah ni tuan-tuan mengandungi perkara yang ataupun mengandungi beberapa perkara yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang perlu kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah dinamakan ataupun lebih kurang dinamakan sebagai surah Ikhlas. Dan surah ni tuan-tuan di mana disebut oleh ulama diturunkan di Mekah. Dalam ilmu ataupun dalam ulum Quran disebut bahawa Quran ini ada yang diturunkan di Mekah dan ada yang diturunkan di Madinah. Itu tuan-tuan sedia maklum. Antara ciri yang ulama kita sebut surah-surah yang ataupun ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di Mekah ialah ayat ataupun surah tersebut mengandungi keimanan dan juga kita kata keimananlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana Mekah ni tuan-tuan yang merupakan peringkat yang pertama dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, objektif ataupun matlamat yang hendak disampaikan, yang hendak dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika mana dakwah di Mekah ialah menanam ataupun membentuk keimanan orang Islam pada waktu tersebut. Jadi oleh kerana itulah surah-surah terutama sekali surah-surah yang berada pada juzuk amma ini
Kebanyakannya tuan-tuan ialah surah yang diturunkan di Mekah, kerana ia mengandungi cerita ataupun perihal hari kiamat, perihal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah perkara yang nak ditanam dalam diri seorang muslim sebelum daripada pergi kepada situasi ataupun peringkat yang seterusnya, iaitu peringkat yang disebut sebagai hukum hakam dan hukum fiqh dan seumpama dengannya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, kita akan dapati bahawa surah-surah yang berada yang diturunkan di Mekah ni tuan-tuan berkenaan dengan iman kepada Allah. Antaranya yang besarnya ialah iman kepada Allah dan iman kepada hari kiamat. Nah, itu yang besar, yang banyak tuan-tuan lihat dalam juzuk amma terutamanya, amma yatasaalun, al-qari'ah mal-qari'ah. Itu semua tuan-tuan berkenaan dengan hari kiamat yang cuba untuk ditanam oleh Allah Subhanahu wa taala, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya orang Islam ni tuan-tuan, dia beriman kepada Allah dan dia percaya kepada kewujudan hari kiamat. Fiqh ni tuan-tuan berada di Madinah Al-Munawwarah. Solat Jumaat, puasa Ramadan, itu semua tuan-tuan berada diturunkan di Madinah Al-Munawwarah. Jadi oleh kerana itulah, maka surah kita ni tuan-tuan, surah Ikhlas ini, walaupun 4 ayat, tapi kesemuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Makkah Al-Mukarramah, dan kandungannya tuan-tuan seperti mana yang saya sebut sebentar tadi, berkenaan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslim-muslim rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bawa buku ataupun saya bawa kitab tafsir Munir. Dia sebut bahawa surah ini mengandungi rukun-rukun akidah dan syariat yang terpenting, iaitu mentauhidkan Allah, mensucikannya, memperakukannya dengan sifat-sifat kesempurnaan, dan menafikan kewujudan sebarang sekutu baginya. Ini kandungan secara umum surah yang kita nak sebut hari ini, iaitu berkenaan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tuan-tuan, surah ini ialah surah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah ulama kita menyebut surah yang khusus kepada Allah ialah surah Al-Ikhlas, manakala surah yang khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, itu cerita semua sejak daripada awal sampai akhir berkenaan dengan Nabi SAW, kehebatan dan juga kedudukan Nabi SAW. Surah Ikhlas cerita berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita masuk tuan-tuan, disebut di sini berkenaan dengan kelebihan. Surah Ikhlas ni tuan-tuan antara surah yang popular jugalah, yang sering kali kita baca dalam solat, terutama sekali solat sendiri. Solat sendiri ni tuan-tuan kebanyakannya baca qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallah. Tok imam pun tuan-tuan kalau dia solat sendiri pun rasa baca surah tu juga. Jadi surah ni tuan-tuan memang surah yang cukup popular. Yang menariknya ialah popular dia tuan-tuan, populariti dia tuan-tuan bukan satu perkara yang berlaku pada hari ini saja. Dalam Sahih Bukhari menyebut berkenaan dengan satu kisah di mana ada beberapa orang sahabat tuan-tuan yang apabila dia solat memang baca qul huwallah. Memang baca qul huwallah, macam kita lah lebih kurang kan, nak baca panjang-panjang tak ingat mana kan. Jadi ada di kalangan sahabat yang memang dia solat tuan-tuan baca qul huwallah. Bahkan lebih daripada tu tuan-tuan, orang kita kalau qul huwallah ni dibaca solat seorang tu dibaca qul huwallah lah kan, kuliah qul huwallah. Tapi jadi imam baca panjang sikit lah. Dalam Sahih Bukhari menyebut berkenaan dengan seorang lelaki, seorang sahabat Nabi SAW, yang dia baca qul huwallah tuan-tuan sampai jadi imam. Dia imam pun tuan-tuan, setiap kali dia imam jadi baca qul huwallah. Dalam Sahih Bukhari menyebut berkenaan dengan seorang lelaki yang dia selalu jadi imam di Masjid Quba. Masjid Quba di Madinah tuan-tuan, dia maklum Masjid Quba. Jadi dia ni disebut oleh para sahabat orang yang apabila dia jadi imam memang qul huwallah. Sampai ke peringkat kalau dia baca surah lain tuan-tuan, lepas tu dia baca qul huwallah pula. Maksudnya tuan-tuan sebagai contoh,
Dibaca Al-Qari'ah rakaat yang pertama, lepas pada Al-Qari'ah baca pula Qul Huwallah. Rakaat yang kedua tuan-tuan, tabat yada ataupun seumpama tabat yada Abi Lahabin sebagai contoh, selepas daripada surah tabat yada Qul Huwallah juga. Jadi benda ni tuan-tuan, olehkan dan disebut oleh dalam Sahih Bukhari menyebut bahawa dia ni orang apa? Orang baiklah, orang baik. Orang baik, orang soleh, yang menyebabkan kalau solat ni tuan-tuan memang orang tolak dia lah jadi imam. Orang tolak dia, orang angkat dia jadi imam sebagai imam solat. Apa yang disebut oleh dalam hadis tersebut, oleh kerana kerap sangat dia baca Qul Huwallahu Ahad, surah Ikhlas ni tuan-tuan, sampai ke peringkat makmum ni mengadu bacalah surah lain juga. Mengadu macam kita lah tuan-tuan, tengok apa, kita lantik imam tiba-tiba baca surah sama, kita pun rasa kita pun rasa macam ralak juga kan, kalau baca surah sama saya pun boleh jadi imam. Jadi apa yang berlaku ialah sahabat-sahabat ataupun makmum dia ni yang sering kali jadi makmumnya ini, mereka jumpa dengan Tok Imam dan kata, wahai imam, kalau bolehlah baca surah lain jugalah, ataupun kalau nak baca juga surah Qul Huwallah tu, baca Qul Huwallah sajalah. Maksudnya tuan-tuan, lepas pada Fatihah tu baca Qul Huwallah lah. Jangan nampak sangat kita ni suka baca Qul Huwallah sampai ke lepas pada surah lain baca Qul Huwallah juga. Tapi malangnya tuan-tuan, sahabat ini yang tidak disebut dalam Sahih Bukhari berkenaan dengan nama dia baca juga, yang menyebabkan cerita ni ataupun aduan ini sampai kepada Nabi SAW. Nabi SAW ada orang mengadulah, ada orang sampai kepada Nabi SAW, ada sahabat yang setiap kali solat baca Qul Huwallah. Jadi Nabi pun panggil. Nabi SAW seperti mana dalam beberapa hadis, memang Nabi akan jumpa, akan panggil sahabat yang kita kata diadukan berkenaan dengan bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran ada beberapa hadis tuan-tuan, memang ada sahabat lain yang memberitahu Nabi, mengadu Nabi berkenaan dengan baca Al-Quran ini. Jadi Nabi akan panggil, Nabi akan tanya, Nabi akan soal dan seumpama dengannya. Kenapa boleh jadi macam ni? Macam cerita Muaz, dulu kita pernah sebut cerita Muaz baca surah Baqarah kan. Solat tuan-tuan dia jadi imam baca surah Baqarah, mengadulah makmum. Yang ni surah Baqarah tu sebab panjang, yang ni sebab pendek sangat. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi sebut panggil kepada lelaki tadi, dan lelaki tadi sebutlah bahawa dia memang tak boleh tinggal. Dia memang tak boleh tinggal baca surah Ikhlas Qul Huwallah. Kenapa? Kerana dia minat sangat. Dia minat surah ni. Bukan kerana tak ada surah lain dia hafal, bukan kerana kita kata nak cepat nak seumpama dengannya, tapi oleh kerana dia rasa macam surah ni mengandungi makna yang menarik perhatian dia, dan dia suka apabila membaca surah Qul Huwallah. Jadi Nabi SAW bersabda satu hadis yang cukup bermakna tuan-tuan untuk kita pada hari ini, pada pagi ini. Nabi SAW bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Minat kamu, cinta kamu kepada surah Ikhlas akan membawa kamu ke syurga. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Minat kamu, suka kamu kepada, cinta kamu kepada surah Ikhlas akan membawa kamu ke syurga. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita kongsikan bersama berkenaan dengan tafsir surah Ikhlas. Moga-moga tuan-tuan amalan yang kita buat ataupun yang kita sama-sama buat pada pagi ini membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, antara lain yang disebut oleh ulama berkenaan dengan kelebihan surah Ikhlas ialah dia menyamai 1/3 Quran. Itu sedia maklum. 1/3 Quran atau menyamai surah Al-Ikhlas. Bahkan disebut dalam beberapa hadis Nabi SAW yang mana Nabi pernah menganjurkan supaya para sahabat ini membaca banyak Al-Quran pada waktu malam. Nabi anjurkan kepada para sahabat. Dan ada di kalangan sahabat
kita kata tak larat lah, ataupun tak mampulah nak baca banyak Quran pada waktu malam. Jadi antara yang disebut oleh Nabi SAW, antaranya Nabi sebut bacalah surah Ikhlas, kerana dia itu menyamai 1/3 Quran. 1/3 Quran. Jadi kita kata banyak lah, banyak. Cuma saya pernah sebut tuan-tuan, banyak yang disebut kita kata banyak di sini tuan-tuan merujuk kepada besar ataupun kelebihan yang utama, yang besar yang ada pada surah tersebut. Bukanlah bermakna tuan-tuan dia dapat menggantikan 100% 1/3 Quran. Maksudnya tuan-tuan, dia memang takkan sama orang yang baca 1/3 Quran dengan baca surah Al-Ikhlas. Tapi Nabi maksudkan ialah berkenaan dengan keutamaan, kelebihan yang kita kata grade A lah, yang grade-nya kelebihan tersebut grade A sampai ke peringkat sama dengan kedudukan kelebihan orang yang membaca 1/3 Al-Quran. Itu cerita panjang lah berkenaan dengan bagaimanakah kategori pahala ini tuan-tuan diukur dan ditentukan. Baik, muslim muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ialah berkenaan dengan sebab nuzul. Sebab nuzul ataupun sebab diturunkan. Tuan-tuan sedia maklum bahawa membaca tafsir ni dia ada satu istilah sebagai sebab nuzul. Sebab nuzul. Kalau hadis disebut sebagai sebab wurud. Wurud. Maksudnya tuan-tuan, Quran tersebut, ayat tersebut, surah tersebut ada latar belakang kenapa dan di mana dia diturunkan. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW. Nabi tuan-tuan bukan sebut macam tu saja, mesti ada benda, satu perkara yang berlaku yang menyebabkan Nabi SAW menuturkan hadis yang demikian. Jadi begitu juga dengan Al-Quran. Jadi sebab nuzul ataupun latar belakang, kenapakah ataupun latar belakang di sebalik penurunan surah Al-Ikhlas, ialah ada beberapa orang musyrikin Mekah yang bertanya berkenaan kepada Nabi SAW berkenaan dengan Allah. Jadi sedia maklum tuan-tuan bahawa Nabi SAW mengajak umat ataupun orang yang berada pada waktu zaman Nabi SAW, mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang sebenar. Meninggalkan sebarang sekutu, sebarang berhala dan seumpama dengannya, ajak supaya sembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara soalan yang mereka tanya balik kepada Nabi SAW ialah siapakah Allah? Yang berhala, yang Tuhan lain itu mereka kenal, tapi Allah yang macam mana yang kamu nak kami sembah? Jadi itulah yang disebut di sini, bahawa antara disebut di sini ialah riwayat Imam Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Jarir yang meriwayatkan daripada Ubay bin Ka'ab bahawa orang musyrikin telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, sifatkan kepada kami Tuhan anda." Maka Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Jadi surah Ikhlas ni tuan-tuan memang tujuannya ialah untuk memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, kita nak makrifah yang disebut dalam kitab-kitab akidah, makrifatullah, perkara yang wajib yang kita perlu tahu atas muka dunia ni sebagai orang Islam ialah makrifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak kenal Allah ialah melalui, antaranya ialah melalui surah Al-Ikhlas. Itu kita kata sebab nuzul ataupun sebab kenapakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Ikhlas. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah Ikhlas ni tuan-tuan seperti mana dia maklum, bermula dengan Qul huwallahu ahad, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus Samad, Allah lah tempat berharap, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak maksudnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tiada anak, dan bukanlah Allah itu anak kepada sesiapa. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan bukanlah dan tiada yang setara dengannya. Ini 4 ayat ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan hurai sedikit. Baik,
ayat yang pertama tuan-tuan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebut qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Dialah Allah yang Maha Esa. Maksudnya, katakanlah wahai Rasulullah kepada mereka yang bertanya tentang sifat-sifat Tuhanmu, dialah Allah yang satu, ertinya Esa. Jadi muslimin-muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, antara perkara yang kita belajar dalam ilmu akidah, ilmu tauhid, ialah berkenaan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa ni tuan-tuan, ataupun yang kita terjemah juga sebagai tunggal. Kita terjemah sebagai tunggal. Bahasa Melayu kita tuan-tuan mungkin kita boleh terjemah sebagai tunggal. Merujuk kepada 3 perkara. Ada 3 perkara yang disebut oleh ulama, kita kena yakin bahawa Allah ni Esa. 3 benda, 3 perkara, 3 kategori yang mana ulama menyebut di situlah berlakunya keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah pada zat. Zat Allah Subhanahu wa taala itu tunggal, satu. Dia bukan ada bahagian, dia bukan ada anggota, dia satu. Esa pada zat. Kita kena ingat bahawa Allah Subhanahu wa taala ni dia Esa. Kita ni tuan-tuan bukan Esa, bukan tunggal. Kita boleh pisah itu, boleh cabut ini, macam-macam. Kita ni tuan-tuan terdiri daripada beberapa komponen. Jadi itu makhluk Allah SWT tuan-tuan memang tak berlaku keesaan. Dia memang dia memang terdiri daripada beberapa benda yang bukan, yang kita kata yang tidak layak untuk dikatakan bahawa kita ni tuan-tuan jauh untuk dikatakan kita ni Esa ataupun seumpama dengannya. Kita hatta air tuan-tuan kan ada 3 komponen dasar umpama dengannya. Jadi itu perkara yang pertama, Esa dari sudut zat. Allah Subhanahu wa taala itu Esa daripada zat. Yang kedua ialah Esa tunggal ataupun Esa dari sudut af'al, perbuatan. Di sini ulama orang panjanglah bagaimanakah kita nak memahami Esa Allah Subhanahu wa taala dari sudut perbuatan. Antara yang boleh saya sebut secara ringkas tuan-tuan ialah Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang berbuat, yang melakukan perbuatan di alam ini. Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang melakukan perbuatan pada alam ini. Dalam erti kata lain tuan-tuan, yang kita buat ini yang nampak kita buat ini tuan-tuan, sebenarnya Allah yang buat. Yang kita buat. Oleh kerana itulah dalam Al-Quran menyebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Subhanahu wa taala yang cipta kamu, dan Allah juga yang cipta apa yang kamu buat. Perbuatan kamu juga ialah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya keesaan dari sudut perbuatan. Yang kita buat ni tuan-tuan, jangan anggap bahawa kita yang kita kata independen buat perkara tersebut, tak. Sebenarnya tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala khalaqal qudrah lil ibad lil af'al. Allah Subhanahu wa taala yang berikan kekuatan kepada kita, dan juga perbuatan yang kita buat itu tuan-tuan bersumber ataupun datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah dengan erti kata Allah Subhanahu wa taala Esa dari sudut perbuatan ialah dari sudut tiada yang memberikan kesan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya benda-benda yang berlaku ni tuan-tuan atas muka dunia ni bukan kita yang memberi kesan. Bukan berpunca daripada kita. Bukan kita yang berkuasa menentukan. Jadi tapi yang menentukan, yang memberi kesan, yang menyebabkan, yang menjadi satu-satunya faktor kepada benda itu berlaku ialah kerana Allah Subhanahu wa taala, ialah kerana perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah cipta masjid. Itu dari sudut hakikatlah, dari sudut hakikatnya ialah begitu. Baik, yang keduanya yang ketiganya ialah dari sudut sifat. Dari sudut sifat. Esa dari sudut zat, perbuatan dan sifat. Sifat ni tuan-tuan maksudnya ialah yang sebagai contohlah, kita ni tuan-tuan ada sifat rahmat, ada sifat kita kata sifat pengasih penyayang. Kita sayang kepada keluarga, kita kesihan kepada binatang.
Walaupun nampak tuan-tuan ataupun dalam bahasa Arab apa yang kita buat itu menggunakan perkataan rahmah, tapi tuan-tuan dia sama sekali tak sama dengan rahmat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita mendengar apa jua sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam Al-Quran, maka kita kena sedar bahawa Allah Subhanahu wa taala sifatnya tuan-tuan sama sekali tak sama dengan sifat kita. Sifatnya sifat tunggal yang tidak ada, yang kita kata tidak ada sama sekali, sama dengan sifat kita. Itu berkenaan dengan keesaan. Qul huwallahu ahad. Kalau cerita ni tuan-tuan, cerita panjanglah berkenaan dengan keesaan. Allahus Samad. Baik, Allah lah tempat bergantung. Kita sebut sebentar tadi bahawa antara kandungan surah ini ialah memperakukannya dengan sifat-sifat kesempurnaan dan menafikan kewujudan sebarang sekutu. Maksudnya tuan-tuan, dalam surah ni tuan-tuan ada satu perkara yang tak disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kesempurnaan. Dan tidak ada yang sekutu yang duduk setinggi ataupun sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itulah Allah SWT menyebut Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung, tempat kita berharap. Apabila kita sebut tuan-tuan Allah lah tempat bergantung, maka kita dapat tahu dengan sendiri tuan-tuan, yang kita bergantung ni, yang menjadikan Allah SWT layak untuk jadi tempat bergantung ni, kerana apa? Kerana dia ada kuasa. Kerana dia ada kuasa, dia ada kemampuan, dia ada kudrah, dia mampu, dialah yang membuat semua perkara. Jadi oleh kerana itulah maka Allah SWT menyebut bahawa Allahus Samad, Allah itulah tempat bergantung. Kenapa? Kerana kekuasaan, kesempurnaan yang ada padanya. Kita pun tuan-tuan dalam kehidupan seharian kita tuan-tuan, kalau kita nak minta tolong, kita cari orang yang boleh buat. Kan? Kita cari orang yang boleh buat. Kita nak minta tolong, bagi contohlah, kita nak buat rumah, kita cari orang yang boleh buat rumah. Kita nak minta tolong untuk mengubati penyakit, maka kita cari orang yang mampu ataupun berkemampuan, berkelayakan untuk mengubati. Itu kita punya sifat ataupun apa yang kita buat atas muka dunia. Maka ketika mana kita mencari untuk menyelesaikan masalah kita atas muka dunia ini, ketika itu tuan-tuan Allah menyebut Allah lah tempat bergantung. Maksudnya tuan-tuan, yang kita cari untuk mengubatkan penyakit kita, maka Allah lah yang mampu untuk mengubat. Yang kita cari untuk memerlukan, untuk memenuhkan keperluan hidup kita, maka Allah lah yang mampu. Jadi sifat kesempurnaan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadikannya layak untuk menjadi tempat bergantung. Jadi itu berkenaan dengan sifat kesempurnaan. Perincian sifat kesempurnaan, iaitu kena baca dalam buku-buku akidah. Macam mana, apakah sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan maha mengetahuinya, maha mendengarnya, maha berkuasanya. Itu tuan-tuan cerita lain, cerita tempat lain. Maksudnya itu perlukan kepada perincian yang lain. Tapi yang disebut oleh ulama ialah antara benda wajib yang kita perlu i'tiqad, kita perlu sedar, kita perlu i'tiqad, kita perlu beriman bahawa Allah Subhanahu wa taala itu maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala itu suci daripada kekurangan ataupun kelemahan. Itu kita kata i'tiqad secara ijmal, secara kita kata secara ringkaslah, secara umum. Baik, yang seterusnya ialah lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini satu perkara lain tuan-tuan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyanggah apa yang terbayang di kalangan pemikiran manusia berkenaan dengan Allah Subhanahu, berkenaan dengan Tuhan, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sejak daripada dahulu ni tuan-tuan, ada di kalangan manusia yang menganggap bahawa Tuhan itu dia ada anak. Dia ada anak. Dia ada pewaris, dia ada yang kita kata yang anak lah, kita kata. Bahkan kalau tuan-tuan tengok cerita-cerita orang putih tuan-tuan, memang mesti adalah cerita berkenaan dengan anak Tuhan dan seumpama dengannya. Memang itu merupakan satu kepercayaan yang cukup lama
yang berada lama dalam pemikiran manusia. Itu memang tuan-tuan sedia maklum, ada zaman sekarang ni Thor lah macam-macam kan. Zaman dulu Hercules, itu anak Tuhan, macam-macam lah. Itu memang pemikiran manusia yang menganggap bahawa Tuhan itu ada pengganti, ada wakil dari yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Yang datang daripada Tuhan itu sendiri. Jadi Allah SWT nak menafikan bahawa Allah itu mempunyai anak. Ada ulama yang dia cerita, kenapakah manusia boleh timbul dalam pemikiran bahawa Tuhan itu ada anak. Antara disebut oleh ulama ialah kerana budaya ataupun kita kata manusia ni tuan-tuan, ada anak itu merupakan satu kesempurnaan. Macam kita lah tuan-tuan, kalau tidak ada keturunan, tak ada anak tuan-tuan, tak sempurna kan. Jadi pemikiran macam tu tuan-tuan yang menyebabkan manusia ni menganggap bahawa ada anak juga merupakan kesempurnaan Tuhan, yang menyebabkan mereka menyebut bahawa Tuhan itu ada anak dan anak dialah yang bantu dan seumpama dengannya. Jadi ulama menyebut tak sama. Kesempurnaan manusia betul pada ada anak. Kelebihan manusia betul pada dia mempunyai keturunan. Tapi untuk Allah Subhanahu Wa Taala ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempurnaannya ialah dia tak perlu kepada anak dan tidak ada keturunan. Itu berkenaan dengan akidah. Lam yalid wa lam yulad, dan juga dia tidak dilahirkan. Ini cerita berkenaan dengan azali ataupun qadim. Berkenaan dengan azali ataupun qadim yang terdapat dalam buku-buku tauhid ataupun akidah yang menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini wujud sejak daripada qadim, qidam lagi. Ini qidam ataupun azali ini cerita panjang lah, tapi yang menyebut yang pentingnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala ini ada sedia kala. Ada sedia kala, bukan seperti kita tuan-tuan yang tahun 1800 ataupun 1990 baru ada. Sebelum tu tak ada. Jadi Allah SWT ni tuan-tuan, dia ada sejak daripada azali, sejak daripada qidam lagi. Itu berkenaan dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita menganggap bahawa Allah itu ada waktu masa yang kemunculannya, maka tuan-tuan, itu bukan Allah, itu makhluk. Kerana apa? Kerana masa itu sendiri tuan-tuan merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan pada pagi ini ialah walam yakul lahu kufuwan ahad, yang bermaksud tiada yang setara dengannya. Tiada sesiapa yang menyamai Allah, menyerupainya, berkongsi dengannya. Itu berkenaan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Maksudnya tuan-tuan, ketika mana kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita mengharapkan, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena letak dalam hati kita ataupun kita kena beriktikad bahawa pergantungan ini tuan-tuan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada manusia ataupun makhluk yang lain yang setanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh tuan-tuan kita berharap sesuatu, minta sesuatu kepada Allah, tiba-tiba tuan-tuan pengharapan kita juga kepada makhluk berlaku seperti mana kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang kita sebut sebagai syirik kan. Syirik ni tuan-tuan bukan sekadar dia pergi sembah berhala. Bukan sekadar tuan-tuan dia pergi sembah berhala, sujud dan seumpama dengannya. Ada kalanya tuan-tuan syirik ni berlaku kerana keyakinan. Pakai kopiah dah, datang solat dah, tapi dalam hati tuan-tuan yakin kepada makhluk lebih kepada yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sesuatu yang berlaku tuan-tuan, dia tak cari Allah, dia cari benda lain dulu. Berlaku musibah dan seumpama dengannya, dia bukan pergi cari, dia bukan pergi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pergi cari Tok Bromo, dia pergi cari itu dan ini. Itu bermaksud tuan-tuan, pergantungan itu bukan 100% kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Penting berkenaan dengan tiada tandingan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada tanding. Oleh kerana itulah, walaupun kita kata ilmu ini ilmu tauhid, ilmu akidah,
Tapi tuan-tuan boleh lihat perkara yang sama yang berkaitan dengan perkara ini dalam buku-buku fiqh. Buku fiqh pun tuan-tuan, ulama menyebut berkenaan dengan manusia yang kita kata yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Buku fiqh menyebut berkenaan dengan ada manusia ni tuan-tuan yang dia sembelihnya niat kepada orang lain. Dia nak minta hajat dia tertunai, lalu dia pun tuan-tuan buatlah nazar sembelih unta ke, sembelih kambing ke, tapi niatnya tuan-tuan kepada si fulan bin si fulan. Kenapa? Kerana dia berharap si fulan bin si fulan ini boleh menunaikan hajat dia. Jadi benda-benda macam tu tuan-tuan perlu kita beri perhatian. Kerana berkenaan dengan syirik ni tuan-tuan dan berkenaan dengan iman ini tuan-tuan akan menyelamatkan kita pada hari akhirat nanti. Jahat macam mana pun manusia, selagi dia ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, penyudahnya ialah masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jahat walaupun zalim macam mana pun manusia, dia tak solat, dia tak macam-macam, dia tak macam benda yang Allah suruh dia tak buat, benda yang Allah larang dia buat, teruk macam mana pun dia tuan-tuan, pengakhirannya selagi mana dia ada iman, pengakhirannya ialah syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum masuk syurga tu dia kena singgah dulu dalam neraka. Tapi tak apalah. Maksudnya tuan-tuan, akhirnya ialah berkenaan dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tiada iman kepada Allah, baik macam mana pun dia tuan-tuan atas muka dunia ni, banyak sedekah macam mana pun, orang puji macam mana pun akhlak dia, selagi mana dia tiada iman tuan-tuan, dia tetap pergi ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan kita kena beringat, kita kena pegang betul-betul, kerana itulah modal kita yang utama ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walam yakul lahu kufuwan ahad, tiada yang setara sebanding dengannya, tiada makhluk yang serupa dengan Allah, dan tiada pada Allah Subhanahu wa taala yang menyerupai makhluk ataupun perkara lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itulah kita punya penjelasan berkenaan dengan surah Ikhlas. Moga-moga apa yang kita belajar sedikit sebanyak tuan-tuan, tahu sedikit sebanyak, kita tambah sedikit sebanyak ini menjadi bekal kita untuk menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, minat dan juga cinta kepada kamu kepada surah Ikhlas akan membawa kamu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kurang itu datang daripada Allah Subhanahu, yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik, la uhsi thanana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.